السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahathir Syahrudin, sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu dalam kuliah tafsir Al-Quran di IKIM pada waktu ini. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, turunkan, firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengerti, memahami mesej yang dikemukakan di situ, lahirlah satu kepasrahan, ketaatan dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita melakukan ibadah ini perlu ada rasa manis dan lazat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikat ini telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, bagaimana Nabi telah menyatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Maksudnya 3 perkara kalau ada pada seseorang kamu, dia akan memperolehi dengannya kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas daripada hadis ini menunjukkan kepada kita kepentingan untuk kita sampai ke tahap tersebut. Kata Al-Imam As-Sawi, level manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu pelbagai. Bermula daripada seorang Islam, meningkat kepada iman, meningkat kepada ihsan, meningkat ke level-level berikutnya zuhud, salih, wara', zuhud, wara', salih, sebelum sampai ke level-level yang berikutnya siddiq. Dan yang paling tinggi merupakan golongan para Nabi dan Rasul. Dan perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat ke-69 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksud sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para siddiq, syuhada dan golongan salih, mereka yang rapat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah di hujung ini nanti kita akan lihat pentafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran tentang bagaimana yang dimaksudkan dengan Az-Zulfa ataupun at-taqarrub ila Allah, dalam erti kata yang sebenar-benarnya menghampirkan diri kepada Allah sehingga kita mampu mengawal diri kita, yang disebut dalam hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seseorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Bagaimana disebut dalam hadis sahih bahawa bila Allah cinta kepada seseorang, Allah akan jadi matanya dengannya dia melihat, telinga dengannya dia mendengar, tangan dengannya dia memegang atau menyentuh sesuatu, kaki yang mana dengannya yamshi biha, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dengannya dia melangkah, bergerak. Maka sidang pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, itulah dia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan masa ke semasa menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita sudah pun membincangkan tentang hakikat manusia yang engkar kepada Nabi yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah membincangkan bagaimana masalah qadar yang dikemukakan oleh Ibn Abbas dari Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah juga telah pun kita bincangkan kata-kata yang dikumpulkannya daripada Ibn Abbas, tuan gurunya. Tatkala Ibn Abbas ini melalui hari-hari yang terakhir dalam hidupnya, datanglah Atha' bin Abi Rabah untuk bertanya kepada Ibn Abbas tentang ayat ini, dan Ibn Abbas mengatakan sebenarnya ayat ini turun untuk golongan Al-Qadariyah, golongan yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perlakuan maksiat yang mereka lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dan kita juga sudah pun menyentuh tentang episod kemenangan umat Islam di medan Badar. Bagaimana Nabi SAW telah pun melakukan ilhah. Ilhah maknanya berdoa dengan bersungguh-sungguh, berulang-ulang kali, sehingga datang Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menenangkan Nabi SAW, mengingatkan kepada Nabi, kad alhahta ala rabbika, wahai Nabi SAW, madailah doa yang Nabi ucapkan itu, kerana Nabi sudah pun melakukan ilhah. Ilhah yang mana Nabi SAW memohon kepada Allah supaya umat Islam diberikan kemenangan dalam perang Badar itu. Sekiranya umat Islam kalah dalam peperangan tersebut, maka sudah tentulah Islam akan dikalahkan, umat Islam akan ditindas dan Islam tidak dapat berkembang lagi di semenanjung tanah Arab dan seterusnya ke dunia. Dengan sebab itu Nabi SAW telah berdoa, anshuduka ahdaka wa wa'daka, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawmi fil ardi abadan. Wahai Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau menetapkan kami kalah dalam pertempuran hari ini, maka tidak akan disembah engkau ini oleh manusia selepas daripada ini. Maka datanglah Abu Bakar untuk menenangkan Nabi SAW. Hasbuka ya Rasulullah, alhahta ala rabbika. Bagaimana Nabi SAW, Abu Bakar pegang tangan Nabi, minta Nabi, cukup Nabi, doa yang Nabi pohonkan itu insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu Nabi berdoa begitu bersungguh-sungguh lama, berkali-kali. Dan Nabi SAW melompat keluar dari khemah itu, dan baginda pun membaca ayat ke-46 dari surah Al-Qamar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur, balis sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Mereka semua akan dihancurkan dan berpaling, dan mereka menanti pula kedatangan kiamat. Dan kiamat itu merupakan satu benda yang cukup menakutkan, yang cukup pahit perhitungan yang berlaku padanya. Di sini muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, elok kita merenung satu hadis, satu athar daripada Abdullah bin Umar dalam menyatakan, menjelaskan bagaimana dimaksudkan dengan kiamat yang pasti berlaku itu. Karena sebelum ini kita bincangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Abbas. Hari ini kita lihat kepada apa yang dikemukakan oleh Ibnu Umar daripada Nabi SAW, iaitu la igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla sakamik, wa faragaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik. Satu peringatan yang cukup jelas daripada Nabi SAW disampaikan semula oleh Abdullah bin Umar. Katanya, rebutlah kamu 5 peluang sebelum datang 5 perkara. Iaitulah rebutlah masa muda sebelum datangnya masa tua, masa sihat sebelum datang masa sakit, masa kamu dalam keadaan lapang sebelum datang masa sibuk, masa dalam keadaan kamu kaya sebelum datang kefakiran, dan kehidupan sebelum datang kematian. Ini merupakan satu peringatan menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-46. Apa yang dinantikan oleh manusia. Walaupun ayat ini turun untuk menceritakan kekecewaan yang menimpa orang-orang kafir, musyrikin di medan Badar, tetapi sebenarnya dia juga merupakan renungan yang penting buat kita sebagai umat Islam, supaya jangan menanti-nantikan waktu yang lebih elok, waktu yang lebih baik. Itu sebab dituliskan oleh Dr. David Short dalam buku beliau bertajuk The Magic of Thinking Big, kehebatan berfikir besar. Beliau menyatakan antara masalah yang berlaku kepada manusia untuk mengekangnya daripada kejayaan, kengkangan-kengkangan itu, antaranya iaitu apa yang disebut sebagai procrastination. Dia suka procrastinate, suka melambat-lambatkan, menangguh-nangguhkan kerja. Sedangkan kita tidak pasti
Muslimin muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam Quran, dalam hadis menjelaskan kepada kita kepentingan untuk bersegera melakukan perkara-perkara ketaatan. InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan lebih lanjut dalam tuntutan bersegera melakukan ketaatan menerusi ayat ke-133 seterusnya dari surah Ali Imran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gambaran yang dikemukakan ini dapat kita lihat secara lebih detail dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-47. Dan ini apabila kita mempelajari apa yang dinamakan sebagai ilmu ma'ani dalam bahasa Arab, ilmu balaghah, dia merupakan satu bentuk ighal. Ighal ini maknanya penjelasan yang lebih lanjut selepasnya. Selepas satu penjelasan yang dikemukakan itu, datang penjelasan yang lebih detail untuk menggambarkan kedahsyatan peristiwa hari kiamat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sadaqallahul azim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mula membuat satu perincian, gambaran, pendetailan terhadap pembahagian manusia golongan yang pertama di akhirat kelak, iaitulah mereka yang ingkar, yang telah pun kita bincangkan sebelum ini menerusi 3 pandangan dikemukakan oleh para ulama. Ibnu Jauzi sebagai contohnya, yang pertama merupakan golongan Nasara. Bukan saja khusus kepada Nasara Najran, tetapi Nasara di seluruh dunia, dari zaman dahulu hingga ke hari ini sampai ke hari kiamat. Mereka yang menolak kebenaran Islam, maka mereka termasuk dalam tuntutan ayat ini. Pandangan kedua yang dikemukakan iaitu musyriku Quraisy, musyriku Makkah, golongan yang anti Nabi SAW, mempersoalkan kewajaran Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul utusan Allah sedangkan mereka dalam kesesatan. Kalau benar ini merupakan satu ketetapan Allah, mengapa mereka dijadikan dalam keadaan kafir kepadanya? Itu soalan yang dikemukakan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, kata Ibn Abbas, sebenarnya ayat ini turun untuk golongan Qadariyah, yang mana mereka ini akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan berarti kata yang sebenar-benarnya. Kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan perkara ini, menjelaskan tentang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut digambarkan Nabi SAW tentang qada dan qadar itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, rawa al-Imam Ahmad an-Nafi' qala kana li Ibn Umar Sadiq min ahli Syam yukatibuhu fakataba ilayhi Abdullah bin Umar annahu balagani annaka takallamta fi shay'in min al-qadr fa iyyaka an taktub ilayya fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Rawahu Abu Dawud an Ahmad bin Hanbal. Dalam sebuah hadis riwayat al-Imam Ahmad dari Nafi' bahawa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini mempunyai seorang sahabat di negara Syam yang tidak dinyatakan namanya, menulis surat kepadanya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan bahawa saya dengar kamu menceritakan lanjut tentang qada dan qadar. Sebenarnya Nabi SAW telah mengatakan akan lahir di kalangan umat ini golongan-golongan yang mendustakan qadar. Ketika mensyarahkan hadis ini, kata Imam Al-Mubarak Furi, Syekh Al-Mubarak Furi menjelaskan, masukkan dengan yukadzibu bil qadar ini, iaitulah golongan yang menceritakan tentang perkara yang tidak diketahui olehnya. Membawakan bila kita pergi lebih dalam, deeper dalam masalah ini, akan menyebabkan akal kita tidak dapat menerima banyak perkara. Dengan sebab itu, jelas dalam hadis Nabi SAW dikatakan dalam hadis sahih yang lain, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahawa Nabi SAW telah menyatakan setiap perkara merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di kalangan kamu ada yang bijak dan ada yang tidak bijak, semuanya dalam ketetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut dalam hadis yang lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala lahu uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dikatakan bahawa Nabi SAW meriwayatkan, Nabi SAW telah menyatakan pertama-tama yang diciptakan oleh Allah iaitu al-qalam. Al-qalam
Kemudian Allah telah berfirman memerintahkan kepada Al-Qalam ini supaya menulis perkara-perkara yang dikehendaki olehnya. Dan tulisan di sisi Allah ini sudah pun kering dakwatnya. Dalam hadis dinyatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pen-pen penulisan telah ada maklumat-maklumat ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu qadarnya, semuanya sudah pun tetap dan tidak boleh dirubah lagi. Dan telah pun diangkat kitab-kitab itu, artinya semuanya sudah tidak mampu diubah oleh manusia. Walaupun begitu, kita dituntut untuk berusaha. Dalam hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ini tentang hakikat kejadian manusia, 40 hari setitis mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari seketul daging. Dalam hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab hadis 40. Muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian, seterusnya dalam hadis tersebut datang 40 hari yang ketiga, 40 hari menggenapkan 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala telah pun menetapkan kepada para malaikat yang bertanggungjawab untuk menulis 4 perkara. An amalihi wa rizqihi wa an ajalihi wa an syaqiyyin am sa'id. Manusia itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila menjangkau usia 120 hari. Artinya muslim-muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita lihat 40 yang pertama, 40 yang kedua, 40 yang ketiga, 40 yang keempat, maka semuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memadailah untuk kita beriman dengan apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis ini, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kamu kerana semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kamu ini ahli syurga, kecenderungan kamu untuk melakukan ketaatan begitu jelas. Sebaliknya, jika kamu merupakan ahli neraka, kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan juga tampak dan dipermudahkan untuk kamu. Na'udzubillah. InsyaAllah muslimin-muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam liqa' yang akan datang, dalam jaulah yang akan datang, kita akan bincangkan beberapa doa yang menjadi amalan Nabi SAW, menjadi pakaian baginda memohon kepada Allah agar mati dalam ketaatan, agar mendapat kekuatan untuk hidup sebagai manusia yang beriman nanti kata yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.